القمر يا حبيبي صلوا عليه. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ولولا التورد في الوجنتين، ولولا التورد في الوجنتين، ولولا التورد في الوجنتين وما راني من سواد الشر لكنت أظن الهلال الحبيب، وكنت أظن الحبيب القمر يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. قولوا ما شاء الله. لكنت أظن الهلال الحبيب، وكنت أظن الحبيب القمر يا قمر يا قمر. قمرون قمر سيدنا النبي. الله الله. قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. طريق المصطفى يشفي العلينا صلوا عليه. وريق المصطفى يشفي العلينا الله الله. وعين قتادة خذها دليلا الله الله. وريق المصطفى يشفي العليلا وعين قتادة خذها دليلا. وريق المصطفى يشفي العليلا وعين قتادة خذها دليلا. الله الله. وبئر الملح أضحت سلسبيلا، وبئر الملح أضحت سلسبيلا، وبئر الملح أضحت سلسبيلا، وبئر الملح أضحت سلسبيلا. لصحبه خمر المداوى
قمر سيدنا النبي قمر والله جميل وجميل جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'allamu wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ila al khair wa du'a ila al huda ibtu akrubihi wa thawabihi martatihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Insya-Allah pada petang yang mulia ini insya-Allah kita akan sambungkan sedikit saja lagi perbincangan kita, perkongsian kita pada membaca kitab Manzumah Aqidatul Awam. InsyaAllah ini adalah kelas terakhir sebelum kita khatamkan kitab insyaAllah pada esok hari. Pada waktu yang sama pada besok hari insyaAllah jam 3 petang kita akan mengadakan program ataupun majlis khatam kitab. Dan insyaAllah jika ada izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat ijazah daripada Tuan Guru kita Dr. Engku Ibrahim bin Engku Zaid Al-Idrus yang akan bersama kita pada esok hari dengan izin Allah insyaAllah. Baik, macam biasa insyaAllah kita akan bacakan manzumah ini. Sebelum kali terakhir kita akan bacakan pada esok hari dalam kelas yang inilah, kelas yang kita buat ni insya-Allah. Jadi macam biasa kita akan bacakan dulu Manzumah Aqidatul Awam yang dikarang oleh As-Sayyid Ahmad Marzuki. Alhamdulillah dah ke sesi yang ke-21 hari ni, 22. Sesi yang siri yang ke-22. Alhamdulillah kita dapat selesaikan juga sampai dah ke penghujung kitab. Moga-moga dengan apa yang kita baca, apa yang kita belajar dapat memberi manfaat kepada kita dan menjadi bekalan untuk kita beramal pada hari-hari seterusnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باكي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالسلك والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفاضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نهودهما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليساع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى طه خاتم دعوية عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم
تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرائيل إسرافيل منكر نكير وركيب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا والصحف الخليل والكليم فيها كلام الحاكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر الباقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطائبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من خديجة أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذا وقبل الهجرة نبي الإسراء من مكة ليلا لكرسي يدرى. Baik, sampai di sini saja. Hari ini insya-Allah kita akan mulakan pada bait wa qabla al-hijratin nabil isra. Dan kita akan berhenti di sini ya. Jadi khatam kita akan bermula di sini wa hadhihi aqidatul mukhtasar insya-Allah. Jadi hari ini kita baca 1 2 3 4 5 bait sahaja sebelum kita sampai kepada bait yang akan disyarahkan oleh tuan guru kita Engku Ibrahim, Dr. Engku Ibrahim dan bin Engku Wazin insya-Allah pada esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik, kita masuk kepada perbincangan kita. Hari ini kita akan masuk kepada bab Isra' wal Mi'raj yang akan dikhatamkan dengan kitab ini dengan diakhiri dengan kisah Isra' wal Mi'raj yang mana merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mukjizat Nabi yang terbesar jugalah Isra' wal Mi'raj. Baik. Kata musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin radhiyallahu ankum wa anna bikum ila an qala al-Isra' wal Mi'raj. Qala an-Nadhim rahimahullah وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لكرسي يدرى وبعد إسراء أروج للسماء حتى رأى النبي رب كلم من غير كيف والحصار وافترت عليه 5 بعد 5 نفرت. Dan sebelum Nabi pergi hijrah, kata musannif ini dalam bait ini, wa qabla hijratin Nabi al-Isra, sebelum datangnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa hijrah bertepatan kita pun sekarang duduk di akhir Dzulhijjah. Kita akan menyambut peristiwa memperingati hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Muharram ini. Sebelum Nabi pergi hijrah itu ada berlaku satu peristiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat untuk pergi melalui satu satu rihlah lah. Satu perjalanan yang sangat ajib sekali ceritanya, iaitu dinamakan sebagai Isra' wal Mi'raj. Qabla hijratin Nabi Isra'. Isra' daripada mana? Daripada Mekah pada waktu hari. Min Makkatin. Maksudnya min Makkah ni, min Makkatin lailan, daripada Mekah pada waktu malam. Ke mana? Daripada Mekah Likursin, ke Baitul Maqdis lah. Likursin yudra. Okey.
Allahumma salli Muhammad. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama'. Dan setelah Isra, Nabi diangkat ke langit. Yang ini dipanggil Mi'raj. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sehinggalah Nabi melihat. Sehinggalah ra'an nabiyyu, sehingga Nabi sendiri melihat rabban, Tuhannya, kallama, dan berkata-kata, berdialog dengan, boleh berbicara dengan Tuhannya. Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat. Min ghairi kaifin wan hisar. Tanpa ada kaif, tidak ada bagaimana. Dan tidak ada wan hisar, tidak ada apa? Di apa? Hisarin apa? Tidak terbatas dengan tempat lah maksudnya. Tidak maknanya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada kaifiahnya dan tanpa ada diseliputi oleh apa? Oleh jihah, oleh arah. Dan ketika itulah waftarat, difardukan atasnya, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsan, 5 waktu solat selepas 50 fardu solat. Mula-mula diwaktukan apa? Difardukan Allahumma salli Muhammad, difardukan 50 waktu, tapi dikurangkan sehingga tinggal hanya 5 waktu sahaja yang disyariatkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah bait yang kita akan bacakan pada hari ini. Allahumma salli Muhammad. Allahumma al-mufradat al-Isra. Apakah itu al-Isra? Sekarang kita nak tahu dulu apakah Isra dan apa Mi'raj. Al-Isra adalah perjalanan Nabi. Taujihuhu sallallahu alaihi wasallam, menghadapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari daripada Masjidil Haram sehingga ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Daripada Asra. Asra ni dalam bahasa Arab ni berjalan pada waktu malam. Berjalan pada waktu malam dipanggil apa? Asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi, kan dalam Quran sebut Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan kamu, Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Asra. Isra. Uruj. Mi'raj itu daripada araja ya'ruju. Urujul lis-sama', su'ud ila sama', naik ke langit daripada Masjidil Aqsa. Maka Isra perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah, ke Masjidil Haram, dan Mi'raj perjalanan Nabi diangkat daripada Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa tadi naik ke langit. Naik ke langit ke-7. Baik, asyarah. Yajibu ala kulli mukallaf, wajib ke atas setiap mukallaf. Perkara ni kita kena i'tiqad, kita kena percaya. Kerana datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yajibu ala kulli mukallaf, wajib ke atas setiap mukallaf an ya'taqida, untuk dia beriktikad, anna Allah, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, telah memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuliakan nabinya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa kemuliaan itu? Dengan al-Isra. Dengan mengisrakan Nabi itu apa? Daripada Masjidil Haram sehingga ke Masjidil Aqsa, iaitu Baitul Maqdis lah. Dan juga Allah juga memuliakan dengan apa? Dengan Mi'raj. Kemuliaan pertama adalah Isra. Isra perjalanan Nabi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, dan juga Al-Mi'raj. Minal Masjidil Aqsa ila samawat. Daripada Masjidil Aqsa diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit-langit. Langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahu min ayatihil kubra. Maka Allah menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ayat-ayat, bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu, dan bukti-bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang besar-besar semuanya. Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka, Nabi tengok arash, Nabi tengok kursi, Nabi tengok semua perkara-perkara yang besar itu. Wa afadha alaihi min rahmatihi inda sidratil muntaha, dan Allah curahkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di sidratil muntaha. Wa dzalika, dan peristiwa itu berlaku apa? Berlaku pada malam 27. Malam 27 Rejab. Ini qaul yang masyhur lah. Peristiwa Isra wal Mi'raj berlaku pada malam 27 Rejab. Sebelum hijrah dengan setahun. Maknanya Nabi diangkat Isra dan Mi'raj ini berlaku setahun sebelum hijrah. Dan peristiwa ini berlaku sebenarnya pada tahun yang dinamakan sebagai Amul Huzun, tahun kesedihan. Kerana ketika itu wafatnya 2 orang manusia yang paling dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama wafatnya isteri Nabi yang tercinta, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan juga setelah itu wafat siapa? Wafat pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Abu Talib pun wafat pada tahun yang sama. Maka Nabi gelarkan tahun tersebut sebagai tahun Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa? Kerana meninggalnya 2 orang serentak pada waktu yang dekat, orang yang paling dikasihi oleh Nabi SAW, orang yang paling banyak bantu Nabi dalam dakwah Nabi SAW. Maka
Dengan kesedihan yang berlaku pada Nabi SAW, Allah ingin menggembirakan hati Nabi SAW. Allah ingin memujuk hati Nabi SAW, maka diberikan kepada Nabi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Okey? Kata Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan kamu yang telah menggerakkan hamba-Nya. Sekarang di sini Allah meletakkan title Nabi sebagai apa? Allah menggelarkan Nabi sebagai hamba-Nya. Ini satu title yang sangat besar sekali. Apabila Allah mengakui kehambaan Nabi SAW, maka itulah tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk kita mengaku bahawa kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lebih penting apabila Allah mengaku kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, telah menggerakkan hamba-Nya pada malam hari, minal masjidil haram, daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa, sehingga ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkati di sekitar masjidil aqsa itu, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada dia Nabi Muhammad SAW daripada ayat-ayat kami, daripada bukti-bukti kekuasaan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Wassawab, dan yang benar di sisi mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, melihat Nabi SAW melihat kepada Tuhannya. Melihat kepada Tuhannya. Macam mana melihat? Bila kaif, tanpa boleh kita tanya bagaimana penglihatan tersebut berlaku. Walan hisar, dan tidak ada tidak ada jihah, tidak ada tempat. Nabi SAW melihat Allah SWT pada Isra, pada malam Mi'raj itu, tetapi bukan dengan cara kita melihat sesuatu pada hari ini. Macam mana cara dia? Wallahu a'lam. Kita tak dapat tahu lagi macam mana cara Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat tahu bila kita dah masuk syurga nanti, kita akan tahu bagaimana kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu ataupun zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hanya seorang sahaja hamba Allah yang diberi peluang untuk memandang kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia masih lagi di dunia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Musa pun tak dapat lihat kepada zat Allah di dunia. Dia minta dengan Allah tetapi tak sempat nak lihat lagi, dia dah pensan dah. Dia tak mampu nak menanggung makam tersebut. Maka hanya seorang sahaja hamba Allah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, maka iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah qaul Ibnu Abbas, Sayyidina Anas dan Sayyidina Hasan Basri wal Ikrimah wa dzakara dzalika al-Baghawi fi tafsirihi. Disebutkan oleh Imam Baghawi dalam tafsirnya bahawasanya kebanyakan sahabat berpendapat, sebab ada khilaf di antara sahabat. Ada sahabat-sahabat yang mengatakan Nabi tak memandang Allah tetapi dia hanya melihat malaikat Jibril sahaja. Iaitu qaul Sayyidina Aisyah. Tapi qaul kebanyakan sahabat adalah Nabi SAW melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tengok pada zat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dia berada di Sidratil Muntaha. Maka adakah kita katakan Nabi diangkat ke langit untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan Allah berada di langit? Itu satu kefahaman yang tak tepat. Nabi diangkat ke Sidratil Muntaha untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Nabi perlukan tempat untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah tak perlukan tempat untuk dilihat. Allah tak perlukan tempat untuk dilihat, tapi Nabi diangkat ke Sidratil Muntaha untuk menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia diangkat ke satu tempat yang sangat tinggi. Tidak ada makhluk lain yang dapat melepasi tempat tersebut melainkan dia sahaja. Tempat itu dikhususkan untuk beliau sahaja. Bahkan malaikat Jibril pun tak mampu nak lepas tempat tersebut. Dikatakan kalau aku lepas, kata malaikat Jibril, kalau aku lepas juga kawasan ni, aku akan terhancur. Aku akan hancur. Kerana apa? Kerana kuatnya cahaya di situ. Maka Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha tadi bukanlah untuk menunjukkan Allah berada di situ. Allah boleh saja membuatkan Nabi boleh lihat Allah walaupun dia berada di dunia sekalipun. Boleh, tetapi Allah mengangkat Nabi SAW adalah untuk mengangkatkan darjat baginda sallallahu, untuk menunjukkan baginda adalah makhluk yang paling mulia sekali sehingga melepasi makhluk-makhluk yang lain. Dan Nabi berhajat kepada tempat, dia makhluk maka dia perlu kepada tempat. Maka tempat untuk dia lihat Allah adalah di Sidratul Muntaha, tetapi Allah tak perlu kepada tempat untuk dilihat. Macam mana cara dia? Sebab tu disebutkan di sini bila kaifin, tanpa ada cara, tanpa ada bagaimana. Bagaimana boleh tengok? Tak tahu, wallahu alam. Benda tu berlaku. Benda yang tak dapat kita fikirkan tak semestinya tak berlaku. Kadang-kadang ada perkara yang berlaku tetapi kita tak mampu nak fikirkan.
Okey, seperti peristiwa yang kita berhadapan sekarang ini, peristiwa Nabi dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di ketika peristiwa Al-Mi'raj. Wa thabata an Aisyah, dan telah sabit daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Mas'ud. Dua orang sahabat ini ingkar dzalika, telah mengingkari bahawasanya Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka berdua berpendapat bahawasanya Nabi hanya melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril pada gambaran yang hakiki, pada rupa malaikat Jibril yang sebenarnya. Ketika Mi'raj tu dikata Nabi tak tengok Allah, tetapi Nabi hanya tengok kepada malaikat Jibril dalam keadaan yang sebenar. Sebab malaikat Jibril kan banyak turun pada Nabi dengan bentuk dahiyah kalbi, sahabat Nabi tu. Tapi kali ni Nabi tengok gambaran yang sebenar tentang malaikat Jibril. Sekali di bumi ketika peristiwa wahyu itu, dan sekali di Sidratul Muntaha. Dan ketika itu diceritakan malaikat Jibril ada 600 sayap, dan sebelah sayap dia sahaja ibarat sebesar langit dan bumi. Itu pendapat Sayyidatina Aisyah dan pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan Nabi tak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukanlah bermakna mereka itu mengingkari ru'yatullah. Tak, cuma mereka kata Nabi tak tengok di dunia ini. Nabi akan nampak di akhirat nanti. Mereka kedua-duanya pendapat ini tak mengingkari bolehnya kita melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa yang didakwakan oleh kaum Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari kita boleh melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Cuma khilafnya di mana, adakah ketika Mi'raj itu Nabi melihat kepada Tuhannya ataupun tidak? Kebanyakan sahabat dan kebanyakan ulama, dan merupakan kul Allahumma salli ala kul yang paling masyhur lah dalam mazhab kita, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan Nabi melihat kepada zat Allah pada malam Mi'raj. Adapun kul Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Ibnu Mas'ud yang mengingkari lihatnya Nabi kepada Tuhannya pada malam Mi'raj. Wa ikhtalafa ahlul ilm hal kana al-isra' bi jasadihi ma'a ruhihi aw bi ruhihi faqat. Ulama juga berselisihan pendapat pada masalah adakah Isra' Mi'raj itu berlaku dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rohnya, ataupun sekadar roh Nabi saja yang diangkat. Adakah jasad dan roh diangkat, ataupun sekadar roh Nabi saja yang diangkat ke langit itu. Fadhahaba mu'dhamus salaf wal khalaf, maka telah memilih kebanyakan ulama salaf dan khalaf kepada yang pertama, iaitu Nabi diangkat bersama jasadnya sekali. Bukan sahaja roh saja Nabi diangkat, tetapi dengan jasad sekali. Sebab apa? Sebab kalaulah hanya roh yang diangkat, maka itu bukan satu perkara yang pelik. Itu bukan satu perkara yang ajib. Biasalah. Roh dia diangkat ke langit itu perkara biasa. Tetapi kalau jasad itu diangkat, maka itu satu perkara yang luar biasa. Dan perkara itulah yang dikatakan linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya bukti-bukti kekuasaan kami. Tetapi ada juga pendapat yang kedua, wadhaba ila as-sani. Dan ada juga yang memilih pendapat yang kedua yang mengatakan Nabi hanya diangkat rohnya sahaja ke langit. Jasad dia tinggal di Madinah, tinggal di Mekah. Ta'ifatun min ahli ilm, sebahagian daripada ulama-ulama. Antaranya siapa? Sama juga Sayyidina Aisyah, Muawiyah, Al-Hasan, wa Ibnu Ishaq, wa Haka Ibnu Jarir, an Huzaifah bin Yamani radhiyallahu anhum, beberapa sahabat Nabi SAW yang mengatakan Nabi hanya diangkat rohnya sahaja. Tetapi kebanyakan sahabat-sahabat yang lain dan ulama salaf dan khalaf mengatakan Nabi diangkat dengan jasadnya sekali. Ala kulli hal, itu adalah khilaf yang tidak memudaratkan akidah kita. Khilaf yang tadi pun tidak ada masalah, khilaf yang kedua ni pun tidak ada masalah. Nak pilih yang pertama pun boleh, nak pilih yang kedua pun boleh, tetapi kita katakan bahawasanya mu'zam, kebanyakan, boleh dikatakan keseluruhan ulama, cuma beberapa ulama sahaja, beberapa sahabat sahaja yang mengingkari perkara tersebut, tetapi kebanyakan mereka memilih mengatakan Nabi SAW diangkat berserta dengan jasadnya sekali. Berkata Ibnu Hajar dalam syarahnya Fathul Bari Al-Bukhari, innal Isra' wal Mi'raj waqa'a fi lailatin wahidah. Sesungguhnya Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada satu malam, fil yaqadhah, pada keadaan Nabi sedar, bi jasadihi wa ruhihi, dengan jasadnya dan rohnya. Wa ila hadha, dan pendapat inilah zahabal jumhur, kebanyakan jumhur ulama daripada ahli-ahli hadis dan fuqaha dan juga ulama-ulama kalam, wa tawaradat alaihi zawahir akhbar as-sahihah, dan banyak sangat khabar-khabar hadis-hadis yang menunjukkan tentang perkara tersebut. Wala yanbaghi al-udul an dhalik, dan tak seharusnya kita berpaling daripada pendapat ini. Kerana apa? Idh laisa fil aqli ma yahiluhu hatta yahtaj ila ta'wil. Kerana
tak perlu pun kita perkara ini tak bercanggah dengan akal kita sehingga kita kena takwil bahawa Nabi hanya diangkat rohnya saja. Tidak ada kemustahilan yang berlaku jika Nabi nak diangkat roh dan jasadnya. Disebabkan banyaknya hadis yang menceritakan Nabi naik dengan jasad sekali dan tidak bercanggah dengan akal kita. Maka itu dua perkara yang sangat penting untuk kita fahami, maksudnya tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang pelik pun jika Nabi diangkat dengan jasadnya sekali. Wa fi tilkal lailah, dan pada malam tersebut juga faradallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memfardukan, mensyariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams, solat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari dan pada setiap siang dan malam, 5 fardu solat yang disyariatkan untuk kita. Wadzalika, dan itu juga berlaku setelah murajaatihi ila maqamil munajah, setelah Nabi berulang-alik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada sekali. Nabi dah berjumpa dengan Allah, Nabi turun lagi bertemu dengan Sayyidina Musa. Sayyidina Musa kata apa? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya umat kamu tak mampu nak lakukan 50 fardu salawat ni, 50 fardu salat ni. Maka kamu pergilah, irji' ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan kamu dan mintalah dikurangkan. Maka Nabi pun minta lagi dikurang dengan Allah Subhanahu wa taala, berulang-alik Nabi berlaku perkara tersebut sehinggalah dikurangkan sampai 5 fardu solat. Dengan suruhan Nabi Musa alaihissalam, dengan berkat Nabi Musa alaihissalam. Di sini menunjukkan bahawasanya apa? Menunjukkan Nabi Musa yang sudah meninggal, yang sudah wafat, memberi manfaat kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Bolehnya Allah menjadikan orang mati itu boleh menjadi sebab untuk memberi manfaat kepada orang yang hidup. Tengok macam mana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Bagaimana Nabi Musa menegur ataupun menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Tuhannya, minta kurangkan semayang daripada 50 semayang jadi 5 kali semayang sahaja satu hari. Kalau kita hari ni difardukan 50 kali semayang, tak sempat dah nak buat kelas ni. Tak. 50 kali fardu solat buat. Lebih kurang apa? 10 minit sekali semayang ataupun 20 minit sekali solat. 50 fardu solat. Tetapi dengan berkat Nabi Musa, dengan sebab Nabi Musa yang suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat keberkatan, dapat faedah, dapat manfaat daripada Nabi Musa. Maka dia menjadi sebab untuk kita dapat manfaat. Maka tidak ada masalah jika orang kita kata orang yang dah mati pun boleh menjadi sebab untuk manfaat, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Walaysat qissatu Isra' wal Mi'raj min ajli ru'yatillah wa munajatihi, dan bukanlah kisah Isra' Mi'raj ini hanya semata-mata untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, kama wahama dzalika ba'dun nas, seperti mana yang disangkakan oleh kebanyakan manusia, sebahagian manusia, wa inna ma kanat li idhari ajaibi malakutillahi wa ayatihi al-kubra lin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu yakunu dzalika mizatan lahu. Kata bukanlah Nabi diangkat ke langit itu semata-mata untuk melihat Allah. Maknanya adakah Nabi diangkat ke langit ke-7 dan sampai ke Sidratul Muntaha menunjukkan Allah berada di sana? Bukan. Tetapi untuk menunjukkan ajaib, untuk Nabi melihat kepada keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya itu menjadi perbezaan di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makhluk yang lain. Maka beliaulah, bagindalah adalah makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana diberikan perkara yang tak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Bahkan malaikat Jibril pun tak dapat apa yang didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada dia tentang ayat-ayat kami. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan dia telah melihat kepada ayat Tuhannya yang besar. Wa amal munajah, adapun pertemuan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya, fala tataqayyad bimakan, tak tergantung kepada tempat. Tak perlu pun sebenarnya Allah kena angkat Nabi sampai ke langit ke-7 baru dah dapat tengok Allah. Tak perlu pun sebenarnya. Allah tak berhajat kepada tempat untuk dilihat. Tetapi manusia itu, makhluk itu yang perlu kepada tempat untuk dia melihat. Sebab dia adalah makhluk, maka makhluk tak akan sunyi daripada tempat. Fala farqa indallah baina hadhihi wa tilka aina ma kanat. Tidak ada perbezaan di sisi Allah. Sama ada Nabi di langit ke, di bumi ke, di laut ke, di darat ke, Allah boleh nak tunjukkan kepada Nabi zatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kena faham, kenapa Nabi diangkat bukanlah semata-mata, bukanlah tujuannya untuk menunjukkan Allah berada di langit juga, bukan. Kerana kalau Allah berada di langit, maka itu satu sifat makhluk yang dah bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey?
maka hanyalah untuk menunjukkan kemuliaan dan ketinggian maqam martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famunajatu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertemuan Nabi dengan Allah, munajat Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala itu inda sidratil muntaha, berlaku di sidratil muntaha. Dan dengan Nabi Musa, dialog Nabi Musa alaihissalam berlaku di Tur Sina, di Bukit Tur, Bukit Tur Sina. Maka kenapa Nabi Musa boleh berbicara, boleh berdialog dengan Allah walaupun dia berada di bumi sekali? Dan Nabi Yunus juga, ketika dia berada dalam perut ikan, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan perut ikan dan dalam kegelapan laut, dia boleh bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika indahu ta'ala ala haddin sawa, ala haddin sawa. Semua itu sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berada di langit ke, di bumi ke, dalam perut ikan ke, boleh bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak berhajat kepada tempat, tetapi makhluk itu yang berhajat kepada tempat untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qissatul Isra wal Mi'raj dakhilatun fi babil mu'jizat. Dan kisah Isra wal Mi'raj ini masuk pada bab mukjizat yang perlu kita percaya, perkara ajaib yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi. Wa likulli rasulin mu'jizah, dan setiap rasul itu ada mukjizatnya. Wa hiya amrun ta'abbudiyun, adalah perkara yang kita kena, perkara yang ta'abbudi. Kita kena menjadikan dia sebagai i'tiqad kita. Yajibul imanu biha, wajib beriman dengannya. Li'annaha fawqa mustawa uqul bashar, kerana dia adalah perkara yang melebihi ataupun keluar daripada mustawa akal kita. Akal kita tak boleh nak terima sebenarnya benda ni, tetapi kita kena beriman. Sebab itulah tak maksud orang beriman itu dia beriman dengan perkara yang tak logik akal. Bukan tak logik akal sebenarnya, yang jauh daripada akal kita. Logik sebenarnya logik saja, tapi jauh daripada pemahaman akal kita. Okey. Kemudian masuk kepada khatimah lah. Khitam dah ni. Tablighun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ummatil Muhammadiyah. Penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi dah menyampaikan semua message daripada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nazim rahimahullah taala, wa ballaghal ummata bil Isra. Kemudian Nabi menyampaikan umatnya tentang Isra ini. Sekarang cerita apa? Cerita adakah Nabi, macam mana Nabi ceritakan tentang Isra dan Mi'raj ini kepada umatnya setelah diturun pada esok hari itu. Setelah esok hari pagi itu Nabi diturunkan pada malam itu juga. Cuma esok pagi baru Nabi cerita dekat orang. Wa ballaghal ummata bil Isra'i, maka dia pun menyampaikan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya tentang Isra. Wa fardhi khamsatin bilam tira'i, dan dia juga menyampaikan tentang kefarduan salat 5 waktu tanpa ada syak. Qad fada siddiqun bitasdiqin lahu, dan ketika itulah berjayalah Sayyidina As-Siddiq. Siapa As-Siddiq ini? Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Uthman, As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bitasdiqin lahu, dengan dia membenarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bil urujis sidqu wa fa'ahlahu, dan dengan dengan Mi'raj itu Allahumma salli Muhammad wa faqa ahlahu, telah kena kepada ahli-ahlinya. Okey, kita baca syarah di sini. Syarah, la syakka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syak lagi bahawa Nabi qad ballagha ummatahu, telah sampaikan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, bi khabril Isra wal Mi'raj, dengan kisah Isra dan Mi'raj. Macam di sini kata apa? Allahumma salli Muhammad. Di sini kata wabil uruji as-sirku wa fa'ahlahu. Beruntunglah bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerana membenarkan, mempercayai baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dengan peristiwa Mi'raj itu dia menyetujui dan dia membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, la syakka, tidak ada syak lagi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan berita khabar tentang Isra dan Mi'raj ini kepada umatnya, dan berita tentang kefarduan solat 5 waktu juga kepada umatnya. Wa dzalika fi sabihah lailatul Isra, itu berlaku bila? Ketika pagi esok, selepas malam Isra Mi'raj itu, pagi besok terus Nabi keluar berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, berjumpa dengan orang-orang kafir ketika itu, ceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka ketika itu dikatakan bahawasanya ramai orang-orang Islam yang asalnya Islam murtad pada pagi itu. Sebab apa? Sebab tak dapat nak terima akal mereka
tentang peristiwa yang berlaku pada malam tersebut. Sebab Nabi cerita, Nabi pergi daripada Mekah ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Kemudian diangkat pula ke langit pada satu malam. Sehingga dikatakan Nabi pulang ke tempat tidur dia masih lagi hangat lagi. Masih lagi panas lagi disebabkan waktu yang sangat pendek sekali. Mana akal yang kalau ikut logik akal tak dapat terima akal. Nak pergi daripada Mekah ke Palestin tu saja dah mengambil masa 6 bulan. Tetapi Nabi boleh mendakwa dia pergi dalam satu malam. Maka ketika itu ramai sangat orang-orang yang murtad daripada agama Islam. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi ni mengarut. Muhammad ni mengarut, cakap mengarut. Sebab apa? Sebab tak masuk akal mereka. Sedangkan kita kata itu di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mampu untuk melakukan apa-apa sahaja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan apa-apa perkara sahaja. Tak, kalau Allah boleh pindahkan istana Balqis dalam sekelip mata sahaja, kenapa Allah tak boleh pindahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekelip mata? Itu di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fartadda nasun, maka adalah beberapa manusia yang murtad, mimman kanu amanu bihi wasaddaqu, daripada kalangan orang yang telah beriman dan mempercayai Nabi. Wa hakadha kana al-Isra' ikhtibaran lahum. Begitulah Isra' dan Mi'raj ini merupakan ikhtibar, untuk ujian untuk mereka. Nak tengok mereka ni beriman ataupun tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya ataupun tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita ada mungkin di kalangan kita yang bila dengar cerita ni tak dapat nak masuk akal dia. Tetapi kita kena yakin perkara ini berlaku dan itu khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada syak wasangka, ada maknanya kurang kepercayaan pada benda ni, maka boleh menjejaskan iman dia, wal iyad billah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma ja'alnaka ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Kami tak jadikan apa yang kamu lihat pada malam tersebut melainkan untuk menjadi fitnah bagi manusia-manusia yang lain, untuk menjadi ikhtibar bagi mereka. Nak tengok siapa yang percaya kepada kamu, siapa yang tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man saddaqa bidzalika, dan orang pertama yang membenarkan perkara tersebut tidak lain tidak bukan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab itu dia digelar sebagai apa? Walidha yulaqabu bis-siddiq. Sebab itulah dia digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? As-siddiq, orang yang membenarkan. Orang yang mula-mula membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad faza Abu Bakar bi tasdiqihi, maka berjayalah, beruntunglah Sayyidina Abu Bakar dengan pembenarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha kana sya'nuhu radhiyallahu anhu an yusaddiq mubadaratan wa mubasharatan fi kulli ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sentiasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu membenarkan dan bersegera untuk terima apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia memang pegang dengan Nabi 100% tanpa ada syak, tanpa ada was-was dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Walam yahsul minhu wafqatun fi hal min al-ahwal, dan tak pernah dia sekali terhenti, teragak-agak untuk membenarkan Nabi. Terus dia kata, jika itu daripada Nabi, maka aku percaya. Jika khabar yang kamu bawa ini adalah daripada Muhammad, maka in qala faqad sadaq, maka dia telah berkata benar. Kerana dia percaya Nabi Muhammad tak akan sesekali berkata dusta. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanadnya daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi peristiwa Isra' Mi'raj, ketika Nabi diangkat ke Isra' ila al-Masjidil Aqsa, daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, asbaha yuhaddithun nas bidzalik. Pagi tu semua orang Mekah bising belaka. Tak, duduk viral ketika tu. Viral pagi tu, Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa dan Muhammad naik ke langit. Viral cerita pagi tu. Maka ramai di kalangan manusia yang murtad. Fartadda nasun mimman amanu bihi wasaddaqu. Ada beberapa manusia, sahabat, yang bukan sahabat lah, orang-orang yang dulunya beriman dengan Nabi dan membenarkan Nabi, tiba-tiba murtad. Sebab apa? Sebab tak dapat nak masuk akal mereka tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Wasa'u bidzalika ila Abi Bakar. Maka mereka pun ada di kalangan mereka yang datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqalu hal laka fi sahibak. Kata orang-orang tadi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, kamu jumpa tak lagi sahabat kamu Muhammad? Kamu dah jumpa ke belum? Sebab ketika itu Sayyidina Abu Bakar duduk di luar Mekah. Dia ada urusan di luar Mekah. Maka ada orang yang sampaikan kepada dia cerita tersebut. Yaz'umu annahu usriya bihi layla ila Baitul Maqdis. Kata orang-orang tadi, Abu Bakar, kamu tahu tak lagi cerita tentang Muhammad? Dia kata dia pergi ke Masjid Baitul Maqdis malam. Pada satu malam dia kata dia pergi Baitul Maqdis. Faqala, maka Abu Bakar pun kata, aw qala dhalik, itu kata-kata Nabi Muhammad? Muhammad yang kata perkataan tersebut? Kata, betul. Muhammad yang sebutkan perkataan tersebut. Qala la in kana qala dhalika laqad sadaq.
Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau betul kata-kata yang kamu dakwa sekarang ini daripada Nabi Muhammad, maka dia berkata benar. Dia tak akan sesekali berdusta. Maka Sayyidina Abu Bakar terus percaya. Terus percaya. Walaupun sebenarnya dia tak dengar daripada Nabi Muhammad sendiri pun. Tetapi dia kata, kalaulah betul itu daripada Nabi Muhammad, maka benarlah perkara itu berlaku semalam. Qalu fatusaddiquhu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa ja'a qabla an yusbih. Kata mereka lagi, kamu percaya ke Abu Bakar? Dia kata dia boleh pergi ke Baitul Maqdis pada satu malam dan boleh ada dekat Mekah pada pagi ni. Boleh ke benda itu berlaku? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na'am. Benar, aku percaya. Aku percaya kepada perkara tersebut. Bahkan aku percaya kepada perkara yang lebih jauh daripada itu. Aku percaya kepada dia cerita-cerita yang diceritakan tentang di langit, di bumi, di syurga, di neraka. Semua aku percaya. Apalah sangat kalau nak percaya tentang perkara yang berlaku di bumi ni. Syurga dengan neraka, pahala dengan dosa pun aku percaya. Apatah lagi kalau peristiwa-peristiwa yang berlaku hanya dalam bumi ini. Itu satu perkara yang sangat remeh untuk aku percaya sekali. Falidzalika summi Abu Bakar As-Siddiq. Maka sebab peristiwa ini dinamakan Sayyidina Abu Bakar digelarkan sebagai apa? As-Siddiq, yang membenarkan Nabi SAW tanpa ada berhenti sekalipun. Tanpa ada syak wasangka, terus membenarkan Nabi 100%, maka digelarkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka itu kemuliaan sahabat Nabi yang ini, iaitu Sayyidina Abu Bakar Abdullah bin Uthman. Nama dia Abdullah bin Uthman, yang merupakan sahabat Nabi yang paling mulia sekali. Sahabat Nabi yang paling afdal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka layaklah sangat beliau diangkat menjadi khalifah yang pertama, dan juga ditambah juga dengan dalil-dalil yang lain. Maka insya-Allah kita dah sampai kepada akhir kitab. Jadi khatimatun ini kita akan tinggalkan kepada ustaz kita, Ustaz Engku Ibrahim, untuk syarahkan pada esok hari insya-Allah. Mohon semua hadir insya-Allah pada esok hari pada waktu yang sama, dapat kita hadirkan diri kita pada majlis khatam ini. Moga-moga dengan penghataman kitab ini dapat memberikan manfaat kepada kita dan mendapat barakah daripada musannif. Semoga kita dapat barakah daripada penulis kitab ini, seperti mana yang disebutkan pada awal kitab, siapa yang hafal kepada nazam aku ini, maka akan masuk syurga lah, berdasarkan mimpi yang dia mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Man hafizaha dakhala al-jannah. Siapa yang hafal masuk syurga. Moga-moga kita kalau tak hafal pun kita dah belajar, dah baca semuanya, insya-Allah dengan berkat tersebut paling-paling kurang pun dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk daripada diri saya sendiri. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.